أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Kita pada bulan ini menyambut dua sambutan, iaitu sambutan hijrah dan sambutan kemerdekaan. Sambutan hijrah dan sambutan kemerdekaan. Kedua-duanya disambut dalam bulan yang sama, iaitu pada awal bulan 8 kita menyambut hijrah, dan insya-Allah pada hujung bulan ini kita menyambut hari kemerdekaan. Sebenarnya ada perhubungan yang rapat di antara hijrah dan juga hari kemerdekaan yang kita cuba kupas pada kali ini. Pertama sekali kita melihat peristiwa hijrah sedikit demi sedikit, di mana peristiwa ini berlaku di zaman Nabi SAW, memberikan suatu gambaran kepada kita bahawa hijrah ini suatu yang penting, yang terdapat di dalam sirah dan juga terdapat di dalam Al-Quran. Jadi apabila dia terdapat di dalam Al-Quran, dia akan kekal sehingga ke hari kiamat. Sekiranya ia kekal sehingga ke hari kiamat, ini bermakna ianya kita kena mengupas, kita kena faham betul-betul kenapa sahabat berhijrah. Tidak boleh ke mereka tidak berhijrah? Apakah sebab-sebab yang membawa kepada peristiwa hijrah? Ini harus kita lihat dengan penuh keinsafan dan mencari kebenaran. Sebab utama Rasulullah SAW mengarahkan. Jadi apabila Nabi mengarahkan, bermakna Allah Subhanahu Wa Taala yang mengarahkan para sahabat. Sebab utama hijrah adalah untuk menegakkan Islam secara keseluruhan. Sekiranya sahabat-sahabat tidak berhijrah, mereka akan terus kekal di Mekah. Mereka boleh melakukan sebahagian daripada aktiviti Islam. Mereka boleh melakukan sebahagian daripada ibadat Islam. Sebagai contoh, mereka boleh mengerjakan solat, tidak ada masalah. Sekiranya mereka bersolat di luar akan dimarahi oleh Quraisy, mereka boleh bersolat di dalam rumah. Maka mereka telah menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya mereka berpuasa, mereka boleh berpuasa di Madinah, di Mekah, tanpa perlu kepada hijrah. Sekiranya mereka membayar zakat, maka mereka boleh membayar zakat di Mekah. Sesama mereka memerlukan bantuan, kira berapa zakat dan membahagi-bahagikan sesama orang Islam. Tidak ada masalah. Sekiranya mereka ingin mengerjakan haji, tidak ada masalah. Bahkan di Mekah lah tempat mengerjakan ibadat haji. Mereka boleh pergi ke Muzdalifah, boleh pergi ke Mina, boleh mereka pergi ke Padang Arafah. Kalau mereka berhijrah ke Madinah, lebih sukar untuk mereka mengerjakan ibadat haji, kecuali selepas Mekah itu mesti dibebaskan daripada kekuasaan Quraisy. Jadi mereka boleh melakukan ibadat-ibadat yang rukun ketika mereka berada di Mekah. Maka persoalannya kenapa mereka
berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mereka berhijrah ke Madinah? Tidak lain tidak bukan kerana di sana terdapat banyak lagi ibadat-ibadat di dalam Islam yang wajib dilaksanakan yang tidak dapat dilaksanakan di Mekah. Sekiranya mereka ingin melaksanakan ibadat solat, ibadat puasa, ibadat haji, sebenarnya di Mekah terdapat sebilangan orang-orang yang masih menganut agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS, iaitu di Mekah. Dan setiap Nabi sebelum Rasulullah SAW, setiap Rasul diutuskan kepada kaum mereka sahaja. Ini bermakna agama di Mekah, kaum di Mekah adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Dan masih ada orang yang menganut agama tersebut, iaitu agama Islam, pada bentuk ataupun pada syariat yang sesuai ketika itu. Ini bermakna masih ada mereka yang mengamalkan ajaran Nabi Ibrahim AS sebelum perutusan Rasulullah SAW, dan mereka terus kekal di Mekah. Tetapi apa bezanya? Bezanya adalah mereka ini tidak mampu, seperti Warqah bin Naufal, seperti Sa'id bin Amru, tak silap, dan juga beberapa yang lain. Mereka tidak mampu untuk melakukan Islam secara keseluruhan. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi SAW, sekiranya mereka tidak berhijrah ke Madinah, mereka hanya mampu melakukan ibadat solat, puasa, zakat dan haji sahaja. Manakala ibadat-ibadat yang lain, contohnya pemerintahan, mereka terpaksa tunduk kepada pemerintahan Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Sufyan dan lain-lain. Mereka tidak dapat melaksanakan peraturan-peraturan Islam di dalam masyarakat di Mekah. Maksiat-maksiat akan terus berleluasa, arak akan terus berleluasa di Mekah. Pelacuran yang terkenal di Mekah akan terus berlaku dan terus beroperasi. Riba akan terus beroperasi di Mekah, dan mereka hidup dalam riba. Banyaknya riba di Mekah itu, sehingga kan apabila nak dibina Kaabah, setelah Kaabah pernah runtuh, mereka tidak dapat membina Kaabah dengan saiz yang asal. Mereka hanya dapat membina Kaabah dengan wang yang ada, membina Kaabah dengan saiznya yang kecil, separuh sahaja sehingga ke hari ini. Bukan kerana orang-orang Quraisy tidak mempunyai duit untuk membuat construction Kaabah yang baru, terpaksa dikecilkan saiznya daripada saiz yang asal kepada saiz yang lebih kecil, tetapi kerana tidak cukup duit yang halal. Duit yang halal tak cukup, lalu dikumpulkan hanya duit yang halal sahaja. Ini menunjukkan orang jahiliyah mereka tahu mana halal dan mana haram, dan mereka tahu apa kebenaran Rasulullah SAW. Mereka tahu wang yang halal dan haram pun mereka tahu. Jadi mereka kumpulkan hanya wang-wang yang halal dengan tujuan kerana menghormati Kaabah, maka dibina Kaabah dengan saiznya yang separuh. Itu hakikat yang berlaku. Kemudian apabila Nabi SAW mengalahkan Quraisy musyrikin dan menjadikan Mekah sebagai negara Islam 2 tahun sebelum Nabi SAW wafat, baginda ingin untuk mengubah Kaabah itu menjadi saiz yang asal, tetapi baginda tangguh sebab penduduk Mekah sedang masuk agama Islam, dan baginda tidak mahu dijadikan sebagai isu bahawa Nabi meruntuhkan Kaabah. Maka Nabi tangguh sehingga Nabi wafat. Maka kekalah Kaabah itu pada saiznya hanya sebahagian pada hari ini. Tapi pengajaran yang kita boleh ambil adalah kurangnya wang halal di Mekah. Sedangkan Mekah adalah tempat perniagaan, pusat perniagaan setiap tahun. Seluruh kabilah Arab mengambil sempena musim haji dan ibadat haji yang dilakukan di Mekah. Maka sahabat, sekiranya mereka tidak berhijrah ke Madinah,
mereka tidak boleh mengenakan peraturan-peraturan Islam kepada penduduk di Makkah. Itu sebabnya. Dan mereka tidak dapat melarang riba daripada terus beroperasi. Sebab itu mereka berhijrah ke Madinah untuk menegakkan sebuah tempat, untuk menegakkan Islam di sebuah tempat yang mana semua peraturan Islam, ataupun dengan lebih kuat lagi, semua ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dapat ditegakkan. Sebab itu Rasulullah SAW mencari tapak yang baru. Maka apabila Rasulullah SAW dan para sahabat berhijrah ke Madinah, solat boleh ditegakkan, tak ada masalah. Puasa boleh ditegakkan, zakat boleh dilaksanakan, haji saja tak boleh. Sehinggalah pada tahun 8 Hijrah, 2 tahun sebelum Nabi wafat, Mekah dikalahkan dan umat Islam dapat mengerjakan ibadat haji. Tetapi ibadat yang lain, peraturan-peraturan Islam yang lain, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang berbagai-bagai, yang banyak, semuanya dapat dilaksanakan di Madinah. Ini kelebihan berhijrah. Tetapi bukan perbuatan hijrah itu. Yang penting yang kita kena lihat adalah tujuan hijrah. Sebab apa? Sebab apa yang ingin dicapai oleh Islam dalam peristiwa hijrah itu, kita mesti berusaha mencapainya dalam kehidupan kita. Apa yang ingin dicapai oleh Islam di Madinah sebagai sebuah negara, maka kita mesti berusaha mencapaikannya di dalam negara kita. Apa yang ingin dicapaikan, apa yang ingin dicapaikan oleh sahabat-sahabat di Madinah, kita mesti berusaha mencapaikannya dalam kehidupan kita. Ini adalah kerana sirah yang kita pelajari dalam setiap hari Selasa, insya-Allah, dalam kuliah kita ini. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan ayat Al-Quran di sepanjang sirah Nabi. Dia bukan tujuannya untuk bersia-sia ataupun untuk main-main. Dan bukan untuk umat Islam pada hari ini, pada tahun ini, mendengar dan kemudian sekadar mendengar dan habis setakat itu. Bukan. Semua peristiwa yang berlaku dan semua ayat-ayat Al-Quran yang turun